Tu tadi tuan-tuan dengar ayat Quran. Saya nak baca hadis. Sewaktu saya di Yaman, saya tanya Syekh, hadis ni sahih atau tidak? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dia dengar tuan-tuan, ni memang ulama hadis. Umur dia sekarang 100 tahun. Masih hidup di Yaman. Nama beliau Syekh Muhammad Ismail Amrani. Saya tak tahulah tuan-tuan. Sewaktu saya di sana, hari kedua. Saya nak keluar pergi supermarket, nak beli barang. Hari kedua kat Yaman, Sana'a. Kebetulan Syekh ni baru pulang daripada masjid, solat asar. Dia datang tuan-tuan, terus kat saya, dia peluk saya. Saya pun kaget. Cakap Indon pula sikit. Kan? Terperanjat Pak Ji. Kenapa peluk aku ni? Aku pun tak kenal dia siapa. Rupanya dia kenal ni Syekh juga, dia kata. Berkat dia peluk agaknya tuan-tuan. Saya pulang ke Malaysia. Saya banyak hafal hadis. Saya ikut kuliah beliau di masjid. Yang berhampiran dengan apartmen yang saya sewa. Umur dia sekarang 100 tahun. Dia mula mengajar ilmu hadis umur 25 tahun. Tuan-tuan tanya bab hadis. Tak perlu rojok kitab. Masya Allah. Di Malaysia tak ada. Kan? Kalau ada ustaz-ustaz kata dia pakar hadis, pembohong. Aku tak percaya. Mengaku pakar hadis pun baca silap. Tok Syekh ni dia dengar ya tuan-tuan. Naam, sahih. Sekali itu saya tanya dia. Syekh, hadis ni macam mana kedudukan? Baru baca separuh. Dia kata, siapa kata hadis? Ini kata-kata Sayyidina Ali. Hebat. Kalau tuan-tuan tak boleh bayang macam mana muka dia, tengok muka saya. Macam muka dia. Kan? Nak pergilah ngantuk kan apa. Ini style saya berceramah kan. Style saya berceramah, Quran hadis banyak insya-Allah. Saya beritahu muka surat. Anugerah Allah. Sebab saya nak meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni ada dalam ajaran Islam. Bukan direka. Hadis tadi. Dan apabila kata Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Sahih. Hadis pun saya hafal tuan-tuan dengan periwayat dia sekali. Cuma saya tak baca dari an tu berat sikit tuan-tuan. Nah, baca matan dia sudah, riwayat siapa. Dan apabila pemimpin satu kaum tidak mau, enggan melaksanakan, yakni undang-undang dan cara hidup agama, yang disebut agama, yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran. Makna hukum hakam tersebut terkandung dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini saya ingin perbetul balik tuan-tuan. Saya tengok satu video. Agak-agak bukan mengecewakan. Kan? Lebih kurang bukan mengecewakan. Perkataan cari tak jumpa lah. Dia kata, rujukan umat Islam Al-Quran. Sunnah ni ikut pun tak apa. Tak ikut pun tak apa. Oh, jam. Berat tu tuan-tuan. Abang terima tak pernyataan sedemikian? Renung saya satu macam. Nanti saya renung dia 7 macam pula. Nah, kita break kat ni dulu. Saya nak bagi penjelasan. Rujukan umat Islam 2 tuan-tuan. Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Quran An-Nisa surah keempat ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hujah hadis Imam Muslim. Muslim jilid 1 hingga 4, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tu benda, Sunnah benda. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat nak salin, saya ulang semula.
Sunnah bermaksud peraturan dan adat yang berdasarkan kepada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam Quran Allah tidak pernah mengajar umat manusia bagaimana untuk mendirikan solat. Betul tak, saudara Saiful? Tapi apa yang ajar kita? Sunnah. Takbiratul ihram, bacaan Fatihahnya, tahiyat awal, tahiyat akhir, bagi salam. Sunnah. Jadi ungkapan tadi memang tak betul. Sunnah ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Saya tengok 2 kali video tu. Saya memang takut nanti saya silap dengar. Kan? Jangan tuan-tuan, saya dah bagi dari Quran tadi. Untuk menguatkan hujah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disambung oleh Nabi Isa. Terima kasih Tuan Haji kena bagi tahu dah kitab ni. Nah. Dalam kitab ni, jilid pertama ni mukadimah dengan jilid pertama. Dalam jilid pertama nanti saya baca. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula oleh Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Betul atau tidak? 3 orang lah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hampa bagi dari Quran kat aku. Sembang ke mai? Muslimat, salin. Nabi Isa belum wafat. Ali Imran 55. Nabi Isa tidak mati di palang. Dia tidak disalib. An-Nisa ayat 157, 158. Dan tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Nabi Isa akan diturunkan semula. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 61. Tu dia. Tak komplit lagi ya. Cik Imam. Macam ni penceramah macam saya sepatutnya layak keluar muncul ke kaca TV tau. Baru orang faham Islam. Kan? Ni TV ya. Tengok janggut panjang tak? Ingatkan Al-Hijrah. Nah, Ali Imran 55, An-Nisa 157, 158 dan Az-Zukhruf ayat 61 dalil Nabi Isa AS akan diturunkan semula untuk memimpin umat Islam di akhir zaman. Cuba dengar baik-baik. Beliau adalah ulul azmi. Saudara Saiful tak lari tajuk. Okey, ano? Yang mana ingat, saya malah nak prepare. Hijrah ke mana? Apa tajuk? Hijrah ke mana? Hijrah ke Si Jangkang. Nak pergi mana lagi? Kan? Nak bagi faham matlamat hijratul rasul. Kemudian setelah tertegaknya negara Islam, dilaksanakan syariat Islam, bagaimana kedudukan orang bukan Islam? Saya akan jawab. Tuan-tuan dengar, insya-Allah menarik. Berdasarkan Quran hadis, termasuk perlembagaan persekutuan. Itu yang mahal tu. Mahal. Berapa nak bayar aku? Mahal. Siapa? Saya pun bayar. Saya kalau nazir tak datang tak apa. Setiausaha tak hadir. Jangan benda hari tak datang. Dari datang? Jam lah aku malam ni. Dah lah datang jauh. Tuan-tuan dengar. Berdasarkan ayat Quran tadi, Nabi Isa AS belum wafat dan akan diturunkan semula. Kita dengar hadis ke-15. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-15. Dengar nak? Dia terjemah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik keadaan kamu ketika Isa anak Maryam turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu. Ingat, Nabi Isa alaihissalam bakal memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Persoalannya, bagaimana ketika itu beliau memimpin umat Islam? Beliau juga dianugerahkan oleh Allah kitab Injil. Adakah beliau masih berpandukan pada Injil? Lalu, ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam.
Jadi, kataan tadi tak betul. Sunnah ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Tak betul tau. Nabi Isa pun dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya suka kalau ada kitab-kitab syok sungguh tuan-tuan. Kan? Senang je tuan-tuan dengar tak ragu lah. Ada yang ragu, angkat tangan. Hah? Jangan meragui Al-Quran dan hadis. Muka surat 302. Ia akan menyebabkan batal iman dan Islam. Ni. Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 125. Muka surat 302. Jangan ragu Al-Quran. Ini kalam Allah. Ada pula yang kata kita ni bukan tak nak ikut Nabi SAW. Tapi dia ni macam kita. Macam. Setuju tak? Nabi Muhammad macam kita. Hah? Setuju tak? Apa tak mau jawab lah ni? Hah? Sama lah. Dia kahwin, kita kahwin tak? Pak Ji kahwin berapa? Seorang? Isteri? Baru satu. Saya bukan tak nak kahwin. Tapi ada penyakit. Penyakit TB. Takut bini. Saya tak takut bini. Tapi bini aku menakutkan aku. Lebih kurang macam tu jugalah. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia mandi. Dia buang air besar, buang air kecil. Kita buang tak? Buang. Tapi ada yang membezakan kita. Yang membezakan kita dalam surah pertamanya. Dalam surah An-Najmi. Ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau dipimpin dengan wahyu. Mana boleh sama? Dalil kedua suratul Kahfi surah ke-18 ayat terakhir ayat 110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku dipimpin dengan wahyu. Boleh? Jadi tuan-tuan, jangan ragui. Jangan sesekali baik Al-Quran maupun sunnah jangan diragui. Boleh?